Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Khairi, pensyarah HSN 3033 Sejarah Sosioekonomi Malaysia. Nama saya Kartina Mojinol, nombor metrik D20181082511, pelajar semester 5 dan merupakan pelajar minor sejarah. Saya ialah salah seorang ahli dalam kumpulan 6. Kumpulan kami telah mendapat tajuk Pengaruh Kesultanan dalam Perkembangan Sosioekonomi Masyarakat Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Pada hari ini, saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan tugasan yang telah kami perolehi. Semua ahli dalam kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih negeri Perak sebagai fokus kepada tugasan ini. Pembentangan ini saya mulakan dengan bahagian pengenalan. Kesultanan Perak yang masih bertakhta di negeri Perak dan Rizwan sekarang merupakan warisan langsung daripada keturunan raja-raja yang pernah memerintah negeri Melaka. Sejarah Kesultanan Perak telah diasaskan pada tahun 1528 oleh Sultan Muzaffar Shah, iaitu putera kepada Sultan Melaka, iaitu Sultan Mahmud Shah, yang mangkat di Kampar pada tahun 1530. Sultan Muzaffar Shah telah mangkat pada tahun 1549 dan terkenal dengan julukan Marhum Tanah Abang. Masyarakat Perak merupakan masyarakat feudal yang terdiri daripada dua golongan, yaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan pemerintah ini termasuklah sultan, pembesar-pembesar dan kerabat diraja. Golongan yang diperintah pula terdiri daripada golongan pertengahan seperti saudagar, orang cerdik pandai, alim ulama, dan golongan diwek-diwek yaitu rakyat jelata yang miskin dan lemah serta golongan hamba abdi. Secara keseluruhannya, golongan pemerintah ini berkuasa dalam semua hal pentadbiran, termasuklah dari segi perkembangan sosioekonomi masyarakat di negeri Perak. Sosioekonomi ini dapat ditarifkan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam bidang ekonomi. Perkembangan sosioekonomi masyarakat di Perak sebelum campur tangan British pada tahun 1874 banyak dipengaruhi oleh peranan kesultanan di negeri Perak. Dalam hal ini, Sultan mempunyai kuasa mutlak atas sumber ekonomi, pelaksana sistem kera dan pembayaran cukai serta peranan yang dimainkan oleh golongan pembesar di negeri Perak telah menyumbang kepada perkembangan sosioekonomi masyarakat di negeri Perak itu sendiri. Oleh itu, tugasan kumpulan ini kami berikan tumpuan penuh ke atas pengaruh kesultanan dalam perkembangan sosioekonomi masyarakat di negeri Perak. Kegiatan ekonomi masyarakat di negeri Perak sebelum campur tangan British pada tahun 1874 adalah bercorak ekonomi secukup hidup. Masyarakat Melayu di negeri Perak pada ketika itu kebanyakannya terlibat dalam aktiviti pertanian, memungut hasil hutan, dan menternak binatang. Kegiatan ekonomi masyarakat di negeri Perak telah berkembang dan bertukar corak selepas tahun 1840 kepada aktiviti perlumbungan biji timah. Namun, aktiviti ekonomi ini hanya melibatkan golongan pemerintah sahaja seperti sultan dan pembesar, manakala masyarakat ataupun rakyat biasa tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi ini. Pengaruh kesultanan dalam perkembangan sosioekonomi masyarakat negeri Perak dapat dilihat melalui beberapa aspek, seperti yang pertama, peranan sultan dalam perkembangan sosioekonomi. Kedua, sultan berkuasa melaksanakan sistem kera. Yang ketiga, peranan yang dimainkan oleh pembesar dalam aspek ekonomi. Baik, kita pergi kepada aspek yang pertama, yaitu peranan sultan dalam perkembangan sosioekonomi di Perak. Sultan memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi di negeri Perak. Oleh sebab pengaruh politik dan ekonomi yang kuat yang ada pada Sultan, maka Sultan dipandang sebagai pemerintah yang mempunyai status sosial yang tinggi sehingga mendapat kesetiaan daripada rakyat. Dalam masa yang sama, rakyat bergantung kepada Sultan untuk mendapatkan perlindungan keselamatan daripada ancaman musuh dan perlindungan ekonomi. Selain itu,
Sultan juga bertanggung jawab untuk meluaskan pengaruh dalam ekonomi dan perkara-perkara keadilan. Ini dapat dilihat semasa pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain yang terkenal sebagai pemerintah yang banyak berjasa kepada rakyat dan negeri. Sultan Iskandar memerintah dengan adil dan telah berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat serta memajukan pembangunan negeri. Kewibawan Sultan Iskandar dalam memerintah negeri Perak telah menyebabkan Perak menjadi tumpuan perniagaan dalam kalangan saudagar India dan Cina dan saudagar lain. Situasi ini kemudiannya menyebabkan penduduk Perak menjadi bertambah ramai dan pada masa itu rakyat hidup dalam keadaan aman dan makmur. Peranan Sultan dalam perkembangan sosioekonomi masyarakat di Perak juga dapat kita lihat melalui penglibatan Sultan secara langsung dalam aktiviti perdagangan. Dalam hal ini, ketika Sultan Iskandar memerintah, Baginda telah meningkatkan sumber pendapatan negeri akibat pemulihan semula hubungan dagangan antara Perak dengan Belanda dan bertambahnya ekspor gajah Perak ke luar negeri. Di samping itu, walaupun Sultan bukanlah seorang usahawan yang memonopoli keseluruhan perdagangan biji timah di negeri Perak, akan tetapi Baginda adalah salah seorang pedagang biji timah yang terbesar. Ada kalanya Sultan sendiri yang akan keluar untuk menjual biji timah milik Baginda. Contohnya, Sultan Iskandar yang memerintah pada tahun 1752 hingga 1765 telah menjual biji timahnya pada bulan Februari 1758 ke pos Belanda di Kuala Bidor. Sultan juga berperanan untuk mengutip cukai yang datang dari cukai-cukai import dan juga ekspor di Kuala Perak. Biasanya, cukai yang terdapat di Kuala Perak terdiri daripada cukai beras, cukai garam, cukai candu, cukai tembakau Jawa dan tembakau China, rotan, kulit hewan, minyak, dan berbagai barang lagi. Barang-barang ini dikenakan dengan kadar cukai yang berbeza mengikut jenis dan juga sukatan ataupun timbangan barang tersebut. Selain itu, Sultan dianggap sebagai lambang perpaduan negeri, berperanan untuk menyatu padukan rakyat terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum. Suasana yang aman di negeri Perak menyebabkan ataupun membolehkan aktiviti ekonomi dapat dijalankan dengan baik dan rakyat juga dapat menceburkan dengan aktiviti ekonomi tersebut. Seterusnya, pengaruh kesultanan dalam perkembangan sosioekonomi masyarakat di Perak juga dapat kita lihat melalui aspek yang kedua, yaitu Sultan berkuasa melaksanakan sistem gerah. Sultan berkuasa melakukan apa sahaja terhadap rakyatnya, termasuklah Sultan berkuasa melaksanakan sistem gerah. Melalui sistem gerah ini, rakyat dikerah melaksanakan sesuatu pekerjaan untuk Sultan tanpa dibayar upah dalam tempoh masa yang tertentu. Antara pekerjaan yang terlibat ialah membina istana, menjadi tentera, membina jalan, membina jambatan, membina benteng pertahanan, membersih sungai, dan sebagainya. Golongan bangsawan dan orang biasa yang berstatus tinggi dikecualikan daripada sistem ini. Dalam hal ini, golongan rakyat bukan sekadar bekerja untuk menyara keperluan diri dan keluarga sahaja, tetapi juga terikat dengan sistem gerah. Lazimnya, para petani terutamanya golongan lelaki dipaksa bekerja untuk Sultan. Kerja-kerja dalam sistem gerah ini bukan sahaja melibatkan bidang pertanian, tetapi merangkumi pelbagai bidang yang lain. Rakyat tidak diberi upah atas kerja-kerja yang dilakukan untuk Sultan. Mereka terpaksa mematuhi perintah kerja gerah yang dituntut oleh golongan pemerintah sebagai tanda kesetiaan kepada Sultan. Mereka terpaksa meninggalkan kerja mereka yang tidak siap demi memenuhi tuntutan Sultan. Oleh itu, dapat dilihat bahwa golongan rakyat telah menyumbang banyak kepada golongan atasan dalam bentuk sumbangan tenaga kerja melalui sistem gerah. Keadaan ini disebabkan taraf sosial yang rendah sebagai rakyat. Peluang bagi rakyat untuk memperbaiki taraf ekonomi mereka juga terbatas dalam konteks sosioekonomi tradisional karena terikat dengan kuasa Sultan melalui sistem gerah. Akhir sekali,
Pengaruh Sultan dalam perkembangan sosioekonomi masyarakat di Perak juga dapat kita lihat melalui aspek yang ketiga, yaitu peranan pembesar dari aspek ekonomi. Pembesar adalah sekumpulan pegawai yang membantu Sultan atau Raja menjalankan pentadbiran di peringkat negeri dan daerah. Pembesar merupakan golongan kedua terpenting selepas Sultan. Sistem pembesar yang diamalkan di negeri Perak adalah berasaskan kepada sistem pembesar empat lipatan yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Setiap pembesar mempunyai peranan yang berbeza di kawasan sendiri, khususnya dalam memungut hasil-hasil cukai. Kebanyakan pembesar di negeri Perak mempunyai pendapatan yang tinggi sekiranya kawasan yang ditadbirkan itu kaya dengan hasil bumi. Misalnya, Menteri Nga Ibrahim merupakan pembesar terkaya kerana berkuasa penuh di kawasan Larut yang kaya dengan biji timah. Tiap-tiap pembesar mempunyai punca pendapatan mereka tersendiri. Misalnya, bendahara mendapat hasil daripada Kuala Kinta dan juga hasil-hasil digelar sebagai Beman Kalur. Temenggung pula mendapat hasil daripada monopoli jualan garam dan juga atap. Golongan pembesar memainkan peranan penting sebagai penggerak dalam sistem pemerintahan di negeri-negeri Melayu termasuklah Perak sebelum campur tangan British, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal pemungutan cukai. Contohnya, pembesar di pelabuhan, iaitu Shah Bandar, mengutip cukai daerah daripada rakyat di kawasannya dengan bantuan penghulu. Peranan pembesar peringkat daerah ialah memungut cukai di kawasan pentadbiran mereka. Namun, tugas ini telah diserahkan kepada penghulu dan juga pemungut cukai. Selain itu, pembesar juga bertanggungjawab menjaga perairan daripada pencerobohan lanun, mengawasi pedagang-pedagang, menjaga hal ehwal pedagang asing, mengaturkan tempat perniagaan dan menyediakan gudang untuk menyimpan barang-barang. Pembesar juga mempunyai peranan penting kepada Sultan. Mereka berperanan untuk membekalkan tenaga buruh melalui sistem kera kepada Sultan untuk tujuan membina istana baru, membina kapal raja, membina panggung, serta perhiasan istana untuk menyambut perayaan adat dan agama yang dilakukan. Selanjutnya, pembesar juga dilihat menjalankan kegiatan perdagangan tetapi dengan keizinan Sultan. Mereka tidak terlibat secara langsung kerana hanya bertindak sebagai pengeluar modal. Urusan perdagangan ini diserahkan ataupun dijalankan oleh wakil-wakil yang dilantik. Para pembesar turut memastikan perdagangan dalam negeri sentiasa berjalan dengan lancar. Mereka yang akan bertanggungjawab menentukan timbangan dan sukatan yang betul untuk memudahkan urusan niaga. Selanjutnya, pembesar juga menguasai hasil perdagangan biji timah dan menjalankan kegiatan pelombongan melalui sistem sera dan sistem kera. Pendapatan yang mereka perolehi melalui pelombongan biji timah ini cukup lumayan dan kadang-kala dilihat pembesar itu memiliki kekayaan yang lebih besar ataupun lebih tinggi jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Sultan itu sendiri. Di samping itu, terdapat juga peran pembesar di peringkat kampung. Penghulu memperoleh pendapatan daripada pelbagai sumber, misalnya anak buah menyerahkan sebahagian daripada hasil mereka kepadanya atau anak buah akan membantunya dalam penanaman padi. Penghulu juga mendapat hasil melalui cukai pendapatan. Mereka melaksanakan sistem pungutan cukai di kampung jagaannya. Sebahagian daripada cukai yang dikutip itu akan diserahkan kepada pembesar daerah, manakala selebihnya itu akan menjadi sumber pendapatan kepada penghulu. Jadi, jika kita lihat melalui aspek peranan pembesar dalam aspek ekonomi, kita melihat bahwa pembesar di negeri Perak itu berperanan ataupun mempunyai peranan cukup penting dalam mempengaruhi perkembangan sosioekonomi masyarakat di negeri Perak. Mereka yang akan bertanggungjawab secara keseluruhannya akan mengarahkan ataupun memperkenalkan kegiatan ekonomi yang perlu dilaksanakan oleh rakyat.
masyarakat ketika itu hanya akan mematuhi segala arahan yang diberikan oleh pembesar tersebut. Secara kesimpulannya, kesultanan sememangnya mempunyai pengaruh ke atas perkembangan sosio-ekonomi masyarakat di Perak. Golongan pemerintah seperti sultan dan pembesar berkuasa dalam ekonomi di Perak. Golongan keatasan ini mempunyai kuasa untuk melaksanakan atau memperkenalkan sesuatu arahan dan undang-undang baru untuk memastikan semua aktiviti ekonomi berjalan dengan lancar, seperti pelaksanaan sistem kera terhadap rakyat dan pengutipan cukai ke atas semua aktiviti ekonomi yang dijalankan oleh rakyat tempatan dan juga pedagang asing di negeri Perak. Perkembangan sosioekonomi masyarakat di negeri Perak adalah terhad dan bergantung kepada tindakan ataupun arahan yang diberikan oleh pihak pemerintah. Rakyat akan patuh dan setia kepada arahan golongan pemerintah dan hanya menjalankan aktiviti ekonomi yang dibenarkan oleh golongan pemerintah sahaja. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.